Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan buat uh, rumusan P3, satu aspek menulis. Dan rumusan P3 ni dia ada dekat atas satu bahagian C. Bahagian C yang ringkasan, ulasan tu dia duduk sekali. Dia 15 markah juga. Dan rumusan ni dia jarang keluar tau kalau dalam exam. Tapi kalau jarang keluar pun kita kena bersedia jugalah. Jadi saya ambil pendekatan untuk ajak rumusan ni lah. Okay, rumusan dan ringkasan. Okay, rumusan dan ringkasan tak jauh beza pun sebenarnya. Dalam grup ada apa tak? Tak boleh masuk. Ha? Okay. Rumusan PT3 dia ada teknik juga lah, teknik menulis rumusan. Dia macam ringkasan juga. Ni contoh soalan dia. Tunjuk dulu contoh soalan. Nampak tak contoh soalan dia? Zoom lah, boleh zoom. Okay, ni contoh soalan. Rumusan. Dia sama je macam ringkasan. Dia bagi petikan. Lepas tu kena buat rumusan yang panjangnya tak lebih 100 patah perkataan. Mula 80 hingga 100 tu kan. Dan digalakkan untuk menggunakan ayat sendiri. Dia sama je macam ringkasan. Okay. Tapi dia ada sedikit perbezaan. Sekejap kita akan tengok. Okay, ni teknik menulis rumusan. Tak lebih 100 patah perkataan. Digalakkan guna ayat sendiri. Sebab apa dia digalakkan tau? Sebab kalau kamu salin sebiji-sebiji, okay, ambil ayat dalam petikan, dia akan jadi panjang. Bila panjang nanti kemungkinan ayat kamu tu akan lebih daripada 100 patah perkataan. Bila lebih, rugilah. Dia akan potong markah. Okay. Kemudian ambil isi dalam petikan. Ni sama je macam ringkasan. Kita kena cari isi dalam tu. Lepas tu, jangan saling bulat-bulat daripada petikan macam saya cakap tadi. Sebab ayat dia panjang-panjang petikan tu. Kamu cuma ambil poin yang berkaitan saja. Isi-isi je. Kemudian kalau nak bagi macam nampak ayat sendiri, tambahlah danda wacana ke, bagi huraian sikit. Tapi kalau nak hurai tu, jangan sampai lari makna, lari maksud. Sebab bila lari maksud, salah lah kamu punya isi tu. Okey. Yang membezakan ringkasan dan rumusan ni adalah kata kunci. Kata kunci, kalau ringkasan dia dah ada dalam soalan. Kan? Contoh soalan ringkasan dia minta langkah-langkah membasmi jenayah. Dia dah bagi dalam soalan. Tapi kalau rumusan, dia tak bagi dalam soalan. Dia akan bagi dalam petikan. Kalau dia bagi, ada soalan, dia bagi petikan tak ada kata kunci tau. Dia tak bagi kata kunci tapi dia bagi isi. Maksudnya contohnya kita nak cerita tentang langkah membasmi jenayah. Tapi kat dalam tu dia tak nyatakan langsung. Ayat langkah membasmi jenayah. Jadi kamu kena cari isi dalam petikan tu, kena baca betul-betul. Kemudian kena pasti isi tu berkaitan apa? Berkaitan langkah ke, berkaitan punca ke, faktor ke, kena pasti sendiri. Kalau ringkasan senang. Dia dah nyatakan, dia bagi isi, kamu cuma salin balik, buat ayat sendiri sikit. Itu saja. Kalau rumusan ni dia lain sikit. Kamu kena membaca dan analisis petikan tu. Kalau kamu tak dapat kuasai petikan tu, kamu tak boleh jawab lah. Okay. Sekarang ni kita tengok dekat dia punya contoh soalan. Okay. Siapa boleh baca, Ustaz? Apa nak baca, Ustaz? Boleh tak?
Oh, lupa. Cikgu. Okey, untuk uh, okey, Sat. Untuk rumusan ni, kita nak mula ayat dia. Kita akan mula dengan petikan membincangkan tentang. Sebab apa dia kena nyatakan macam tu? Sebab kata kunci dia ada dalam petikan. Okey. Kalau ringkasan kita tak perlu mula kita punya ringkasan dengan petikan membincangkan tentang apa, ringkasan membincangkan tentang apa. Boleh nak mula tapi tak mula macam tu pun tak apa. Ringkasan kamu boleh mula terus dengan antaranya ataupun antara langkah-langkah membasmi jenayah adalah apa. Boleh mula macam tu terus untuk ringkasan. Tapi untuk rumusan, kamu kena mula petikan membincangkan tentang apa. Masukkan dia punya kata kunci. Dan rumusan juga, kamu digalakkan untuk membuat 3 perenggan. Tapi saya rasa satu perenggan pun okey. Sebab bahagian ni pemberengganan dia tak kira sangat. Tapi kalau ikut, bila kamu tengok dalam Google kan, kamu tengok dekat blog-blog cikgu-cikgu, dia akan suruh student dia buat 3 perenggan. Perenggan pendahuluan ni, dia akan masukkan kata kunci, kemudian satu isi, idea utama. Maksudnya, kamu rasa isi yang tu penting daripada isi yang ada dalam tu. Dia paling penting. Jadi kamu masukkan dia dalam perenggan pendahuluan. Bila masuk perenggan yang kedua, kamu masukkan lagi isi. Perenggan kedua tu barulah masukkan isi-isi yang selebihnya. Isi untuk rumusan ni kamu boleh bagi 5 atau 6. Kamu dapat 5 pun dah okey sebab satu isi 2 markah. Okay? Dia sama je macam ringkasan dengan ulasan. Satu isi 2 markah. Cumanya dia tak adalah isi tersirat. Dia tersurat sebab dia dah bagi dalam petikan. Semua isi dah ada dalam tu. Jadi untuk perenggan penutup pula, kamu bagi cadangan. Macam kita buat karangan biasa kan, bagi cadangan. Kenapa kita perlu buat macam tu? Kenapa kita perlu mengambil langkah-langkah untuk membasmi jenayah tersebut? Itu untuk rumusan. Tapi kalau kamu nak buat dalam satu perenggan pun tak apa, tak ada masalah. Boleh dipersilakan, dialu-alukan. Tak ada masalah. Okey, faham tak dia punya teknik tu? Cikgu, Ya. saya pakai mak saya punya. Tak apa, tak ada masalah. Yang ni boleh Okey, masuk. okey. Okey. Okey, yang baru masuk ni, okey. Hari ni kita bincang tentang rumusan. Okey. Selalunya kita bincang tentang ringkasan dan ulasan. Hari ni kita bincang tentang rumusan. Rumusan sama je macam ringkasan, cumanya kata kunci dia tak bagi, kamu kena cari sendiri. Itu dia punya syarat utama dia. Kamu kena kuasai cara nak cari kata kunci. Kata kunci pula dalam petikan kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang tak bagi. Jadi kalau kamu kalau dia bagi tu okey lah. Contohnya macam soalan yang saya tunjuk sekarang ni. Nampak tak soalan yang saya tunjuk ni? Nampak. Nampak? Ni kalau yang ni, dia dah nyatakan kata kunci dia apa? Pelbagai langkah perlu dilakukan supaya para remaja bijak menguruskan wang mereka. Dia dah nyatakan langkah yang perlu dilakukan supaya para remaja ini bijak menguruskan wang mereka. Okay, kan? Ada juga petikan, dia tak nyatakan pun kata kunci tu apa. Let's say lah, katakanlah, dia tak nyatakan pelbagai langkah ni. Tak ada pun ayat tu. Ini macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak cari? Siapa tahu? Apa dia, cikgu? Okay, Ulas sekali. kalau dia tak bagi kata kunci ni, contoh dalam soalan ni, dia dah bagi pelbagai langkah perlu dilakukan supaya para remaja bijak menguruskan wang mereka. Itu kata kunci dia kan.
kalaulah petikan tu dia tak bagi pun kata kunci macam ni, macam mana kita nak cari kata kunci yang perlu kita uh, untuk kita buat rumusan ni? Macam mana? Kita nak kena pasti apa kehendak rumusan ni kalau dia tak bagi kata kunci. Baca soalan. Nah, soalan, okey, untuk rumusan kata kunci tak ada dalam soalan tau. Dia tak macam ringkasan. Ringkasan dia dah ada dalam soalan. Kalau rumusan dia ada dalam petikan. Tapi kadang-kadang dia tak bagi. Ha. Jadi, okey. Kalau dia jadi macam tu, dalam petikan tak ada kata kunci, kan dekat soalan tak ada dekat soalan memang tak ada kata kunci. Dalam petikan pun tak ada. Jadi cara dia, kamu kena baca dulu keseluruhan petikan tu, tengok isi yang berkaitan. Contohnya kalau dia tak bagi ni, okay, tengok dekat perenggan kedua, dia kata, setiap remaja seharusnya menguruskan kewangan mereka dengan teraturnya. Kemahiran pengurusan kewangan ini termasuklah cara seorang remaja menyediakan bajet harian, bulanan dan tahunan individu. Okay, kat sini kita dah tahu dah. Menyediakan bajet harian, bulanan dan tahunan individu. Bila kita menyediakan bajet ni, maksudnya kita mengambil langkah untuk menguruskan kewangan. Ha. Jadi untuk kita kena pasti kata kunci dia, kalau dia tak bagi dalam petikan, kita kena baca dulu petikan tu. Bacalah 2-3 kali, barulah ni dia dapat isi, kamu simpulkan, okey dia nak apa. Dia kata kunci dia langkah-langkah, punca, apa lagi, sebab, cara-cara, itu saja. Jadi kata kunci tak susah pun nak cari. Yang penting kamu kena pasti isi dalam petikan. Okey. Siapa dia nak tolong baca Ustaz? Perenggan pertama tu. Cikgu tak clear. Cikgu tak clear. Tak clear? Dia jadi kabur cikgu. Oh, okey. Saya hantar dalam grup WhatsApp lah. Boleh tak? Tak lagi baca. Tak apa baca lah. Apa tengok dalam grup WhatsApp. Cuma baca lah. Kemungkinan baca. Memang. Okay, saya dah send dah. Tak. Aduh, budak kacau. Kemungkinan nak. Dengan nak kemungkinan sangat lah. Kemungkinan tu betul. Harus. Cikgu nak baca lah. Oh, cuba baca Ustaz perenggan pertama tu. Sat-sat nak lighting. Buka. Kebanyakan remaja pada hari ini menganggap pengurusan kewangan merupakan perkara remeh. Secara umumnya, sebilangan besar remaja di Malaysia lebih cenderung menggunakan sumber kewangan yang diperoleh ke arah perkara yang membentuk kepuasan diri melebihi aspek kewangan mereka. Berbagai langkah perlu dilakukan supaya para remaja bijak menguruskan wang mereka. Okey. Habis? Sambung perenggan kedua tak? Siapa, saya ke? Hang lah. Sambung je perenggan kedua. Setiap remaja seharusnya menguruskan kewangan mereka dengan teraturnya. Kemahiran pengurusan kewangan ini termasuklah cara seorang remaja menyediakan bajet harian, bulanan dan tahunan individu. Bagi remaja yang masih di bangku persekolahan, pendedahan awal berkaitan dengan pengurusan kewangan perlu diterapkan. Sumber pendapatan yang diperoleh seperti daripada ibu bapa maupun beasiswa seharusnya diagihkan mengikut bulan terlebih dahulu. Terdapat beberapa institusi pengajian tinggi yang menawarkan khusus pengurusan kewangan sebagai satu mata pelajaran wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar. Agensi Konseling dan Pengurusan Kredit AKPK yang berada di kawasan Kementerian Kewangan Malaysia
telah mengambil tanggungjawab memberikan pendedahan kepada para mahasiswa berkaitan dengan pengurusan kewangan yang berkesan. Bagi remaja yang bekerja, mereka memerlukan tahap disiplin dan kesedaran yang tinggi berkaitan dengan menguruskan kewangan. Tahap disiplin yang tinggi ini hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan berkaitan dengan pengurusan kewangan. Untuk menjadi seorang yang mahir mengurus kewangan, seseorang itu semestinya perlu mengikuti kursus secara formal berkaitan pengurusan kewangan. Kesedaran tentang kepentingan mempunyai wang simpanan yang mencukupi untuk masa hadapan perlu diterap mulai peringkat kanak-kanak lagi. Para remaja seharusnya mengambil berat tentang aspek pengurusan kewangan. Semua pihak tentang kepentingan pengurusan kewangan, terutamanya kepada generasi muda. Habis. Okey, terima kasih. Okey. Tak Sabiat tau nak masuk. Oh, ni. Okey. Lah buat tak. Amarul, Oi, cari dia punya kata kunci apa? kata kunci pun pada orang baru pas kacau adik tadi. Apa kau kacau dia? Dia main masuk orang kalau nak belajar. Okey. Oh, orang lain Jimmy. Okey, Jimmy. Apa dia kata kunci dia, Jimmy? Ai. Betul kan? Apa dia? Apa dia? Kata kunci Woi, dia nama apa? aku kau ni. Apa dia? Apa memang? Kata kunci. Otak Kata kunci untuk rumusan ni apa? Jam tu. Kata Ha? otak jam tu. Kata kunci dia Otak apa? jam. Ya Allah. Kata kunci dia apa? Kata kunci selalunya duduk dekat perenggan pertama. Saya. Apa kehendak soalan dia? Kata kunci dan kehendak soalan. Punya keinginan besar. Saya. Apa dia? Aduh. Siapa tahu? Macam aku kan. Saya tak tahu cikgu tanya Marul. Kagura. Okey, Dini apa Dini? Apa kata kunci dia? Bab-bab Dini rumusan ada ni? lah. Ada cikgu. Apa dia kata kunci dia? Kata kunci dia kena soalan apa dia? Jadi kawan kamu dah baca kan dekat perenggan satu. Kata kunci ni dia duduk dekat perenggan satu. Cikgu. Ya. Kata kunci dia yang langkah perlu dilakukan supaya para remaja bijak menguruskan wang mereka tu Iya. Langkah tu kan dia Abang. dah nyatakan kan langkah. Amaro tengok dekat ni lah, dia zoom tu. Oh, betul Zoom. Kalau Zoom kabuk. Dia tengok dekat slide. Okay. Jumpa ni kabuk Muhung. Okey, dia nyatakan langkah kan. Dia dah bagi siap. Berbagai langkah perlu dilakukan supaya para remaja bijak menguruskan wang mereka. Okay, kata kunci dia langkah. Kehendak soalan dia, apa dia? Perlu dilakukan supaya para remaja bijak menguruskan wang mereka. Itu kata kunci dia, langkah tu. Okey. Jadi rumusan ni tentang apa? Tentang langkah yang perlu dilakukan supaya para remaja bijak menguruskan wang mereka. Okey. Siapa yang dah dapat isi dah? Siapa yang dah dapat isi? Ada yang dah dapat isi dah? Tak dapat lagi? Okey, saya bagi isi lah. Okay. Okey, isi yang pertama dekat perenggan kedua tu. Menguruskan keuangan tu. Setiap remaja seharusnya mengurus keuangan mereka dengan teraturnya. Itu isi. Perenggan kedua. Mana?
Okey, selepas peringkat kedua, keadaan setiap remaja seharusnya menguruskan keuangan mereka dengan teraturnya. Jumpa tak? Jumpa. Okey. Ayat selepas dah. tu, okey, yang saya cakap tadi kan, menyediakan bajet harian, bulanan dan tahunan tu, itu apa dia tu? Isi. Okey, bajet harian, bulanan dan tahunan tu, itu sebenarnya contoh kepada menguruskan keuangan mereka dengan teraturnya. Kalau kita nak urus keuangan kan, kita kenalah buat bajet, kita kena buat senarai apa kita nak beli. Itu yang dipanggil sebagai bajet tu. Okey, jadi kalau ayat yang dalam peringkat 2 ni, isi dia setiap remaja seharusnya menguruskan keuangan mereka dengan teraturnya. Yang bajet tu, yang tu contoh. Jadi tak perlu ambil. Contoh jangan ambil lah, sebab nanti kalau kamu ambil, ayat akan lebih fatih. Nanti bila lebih fatih nanti susah. Okey, isi yang kedua. Isi yang kedua dalam peringkat kedua juga. Yang mana? Nampak tak? Isi yang kedua tu yang bagi remaja yang masih di bangku persekolahan tu. Kita memberi pendedahan awal berkaitan dengan keuangan perlu diterapkan. Okay, siapa yang nak bagi siapa yang nak terapkan tentang pengurusan keuangan ni kepada budak-budak ni? Siapa dia? Ibu apa? Keluarga, satu guru-guru kan. Orang yang lebih dewasa lah yang dah faham macam mana nak menguruskan keuangan. Itu isi yang kedua. Isi yang kedua, kamu boleh ambil bagi remaja tu sampailah perlu diterapkan. Itu isi yang kedua. Dapat tak? Dapat lah. Okey, isi yang ketiga. Okey, kita nak masuk isi yang ketiga, isi yang baru kan. Kita nak mula dengan penanda wacana apa? Selain itu. Okey, selain itu. Jadi isi dia apa sekarang ni? Isi dia? Isi dia AKPK tu, kamu tak payah ambil agensi kaunseling dan pengurusan kredit tu. Kamu cuma ambil. Selain itu, AKPK perlu mengambil tanggungjawab memberikan pendedahan kepada para mahasiswa berkaitan dengan pengurusan keuangan yang berkesan. Itu isi yang ketiga. Dapat tak? Dapat. Kamu ambil yang berkaitan saja. Kamu ambil yang berkaitan, AKPK perlu mengambil tanggungjawab memberikan pendedahan kepada para mahasiswa berkaitan dengan pengurusan keuangan yang berkesan. Itu isi yang ketiga. Dapat? Dapat. Baik. Dapat. Okey, seterusnya isi yang keempat kan? Iya. Okey, yang keempat ni kita mula dengan penanda wacana apa? Penanda wacana seterusnya. Okey. Seterusnya bagi remaja yang bekerja, mereka memerlukan tahap disiplin dan kesedaran yang tinggi berkaitan dengan pengurusan keuangan. Dapat? Dapat. Okey. Kemudian kamu sambung ayat dia. Kamu ambil dekat peringkat yang kedua terakhir tu. Kesedaran tentang kepentingan mempunyai wang simpanan yang mencukupi untuk masa depan perlu diterap mengenai peringkat kanak-kanak lagi. Dapat tak? Dapat. Apa salin lah. Sekejap apa nak kena buat rumusan? Salin.
Bagus. Okey, kemudian isi seterusnya. Akhir sekali, semua pihak perlu mencadangkan satu formula. Satu formula tak nak tu. Okey, ayat yang peringkat terakhir, ayat semua pihak tu. Semua pihak sampailah generasi muda. Itu isi yang terakhir. Dapat? Dapat. Dapat. Okey, kesimpulan kena cadangan. Macam mana kita nak buat ayat cadangan dia? Kita perlu menabung. Cikgu. Kita perlu menabung. Ayat kesimpulan dia, cadangan dia, nak mudah. Okey. Macam ni ya. Kamu buat kesimpulannya. Okey. Lepas tu, kamu tulis balik. Semua langkah tersebut adalah penting Cikgu lah balik cikgu. Supaya baik ko. Tak ada cikgu demam. Tu lah, tiba-tiba diam ni. Tiba. Nah ya. Cikgu demam. Kena ribut bah. Wajar. Apa tak tu. Jelek. Mana cikgu? Betul lah jawab sana. Cikgu tak ada. Amboi, cikgu lah. Okay, aku nak live orang ni. Cikgu Line tak cikgu. Line tak mengizinkan cara. Memang boleh lah. Keluar. Oh tu. Dah masuk tulis. aduh, tengah cakap boleh hilang. Aduh, cikgu Cikgu mana buah. Jadi, dekat mana tadi? Dekat kesimpulan semua langkah tersebut penting supaya baik ko. Supaya ambil kehendak soalan tu. Supaya ambil kehendak. Supaya para remaja bijak menguruskan wang mereka. Dapat tak? Apa cikgu para remaja baik ko? Supaya para remaja bijak menguruskan wang mereka. Dapat? Dapat. Okey, dapat Okey. Okey, kalau dapat, nanti buat satu rumusan. Lepas tu, upload dalam Google Drive. Okey? Lagi Tapi link saya cikgu bagi kan, nah. boleh upload kat ha? cikgu. Saya tak tahu nak upload. Macam mana? Boleh dot. Saya hantar gambar cikgu upload ni lagi. Saya tak tahu nak buat. Oh ya. Hari tu tak boleh ke? Dot, saya tak tahu saya buat dah. Dapat cikgu yang tu saya hantar tau. Nama apa? Loh, Siti Nurani cikgu. Oh, dapat ya. Lah, tu kan saya hantar cikgu. Yang buat Dia karangan dapat apa? je itu. Karangan apa? Tak tahu. Tak ingat dah. Karangan panjang tu. Yang kau kena kelam ah. Karangan tak buat. Tak apa. Amarul memang tak buat pun, tak hantar. Okey. Tak apa. Nanti buat dulu. Buat dalam buku tu lah, buku ringkasan ulasan tu. Rumusan ni kan. Buat pergi siap. Nanti bila saya nak kutip, saya habaq, kamu select gambar. Tapi rasanya dalam minggu ni lah saya nak kutip tu. Okey. Jadi ada soalan lagi tak?
Tak ada cikgu. Tak ada ah. Jadi, Makan nasi. Ustaz, baik. Jadi, terima kasih sebab join kelas hari ni. Ni hari Khamis ni kita buat meet lagi sebab saya nak ajak Komsas nak buat cerpen. Buat dia tiap hari cikgu. Sama. Tak boleh lah. Dia tak boleh buat hari-hari. Letih lah. Esok Tak. esok dengan kelas lain pula esok. Oh, kira apa? Macam mana nak stop? Tengah Dia hari pukul lah. berapa esok kelas pack.